nya ialah suatu yang tercetus dari otak. Apa benar dia kita tak tahu. Warna dia macam mana kita tak tahu. Tapi kalau orang belah kepala kita nak tengok otak boleh lah. Tapi nak tengok fikiran kita tak boleh. Saya ulangi, kalau orang belah kepala kita nak tengok otak kita, boleh tengok. Tapi nak tengok bagaimana jalanan fikiran kita, tak nampak. Jadi di sana yang zahirnya ialah otak, jalanan fikiran itu yang batin. Materialnya ialah otak, kerohaniannya ialah jalan fikiran itu sendiri. Jadi saudara-saudara, sebenarnya kita ni setiap hari berhubung rapat dengan alam rohani. Tapi setengah-setengah orang bila sebut mari kita masuk ke alam rohani, apa benda pula ni? Apa benda pula ni? Nak bawa kami ke mana? Saudara-saudara yang dikasihi, ada orang yang pernah duduk di pinggir sebuah istana. Dia tidak pernah masuk ke dalam istana itu, sebab dia satu orang yang miskin. Satu hari datang satu orang, mari kita masuk dalam istana ni. Dia terkejut. Bolehkah aku masuk? Sedangkan orang yang ngajak dia datang dari tempat jauh. Kata orang tu, bolehlah. Dia pun cuba masuk. Rumah dia sebelah istana. Nak masuk bukan susah, jalan kaki je masuk. Cuma perlu ada orang bawa. Perlu ada orang heret tangan dia bawa. Bila dia masuk ke dalam, cantik istana ni. Saya ingat tembok aja. Begitulah saudara-saudara yang dikasihi. Apabila kita tidak meneroka alam rohani ini, banyak orang gerun gentar. Dia ingat ada dinding batu yang tebal yang tak boleh ditembusi. Boleh tembus, boleh masuk, cuma perlu ada pembimbing, perlu ada tukang bawa. Pelancong pun ada turis guide kan. Apalagi nak melancong ke alam rohani, perlu ada penunjuk jalannya. Saya bukanlah tukang tunjuk jalan, tapi nak cerita saja. Sebab alam rohani ini pun saya tak pernah masuk dalam-dalam. Saudara-saudara yang dikasihi, kerohanian ini ada dua. Kerohanian yang hak dan kerohanian yang batil. Alam rohani ini ataupun kerohanian ini ada dua. Kerohanian yang hak dan kerohanian yang batil. Kerohanian yang hak itu berlaku kepada ahlillah atau orang-orang Allah. Seperti berlaku kepada rasul-rasul, berlaku kepada nabi-nabi, dan berlaku kepada wali-waliullah. Di antara yang berlaku kepada rasul-rasul ialah orang boleh berbual dengan rasul seperti rasul itu adalah manusia biasa, seperti berbual dengan manusia biasa. Satu orang datang jumpa rasul, dia berbual dengan rasul seperti berbual dengan manusia biasa. Tapi dalam masa yang sama, saudara-saudara, mata rasul itu mata yang luar biasa. Dia boleh nampak malaikat, dia boleh nampak jin, dia boleh nampak syaitan. Jadi satu orang yang berdepan dengan rasul, dia berdepan dengan rasul sebagai manusia biasa. Tapi sikap rasul, pandangan rasul, rasul boleh tengok dia sebagai manusia biasa juga. Tapi dalam masa yang sama, kalau ada jin duk gantung kat janggut dia ataupun syaitan gantung kat pipi dia, rasul boleh nampak.
Cuma kadang-kadang Rasul memperkatakannya, kadang-kadang tidak. Rasul boleh nampak malaikat. Sedangkan pada masa yang sama, sahabat-sahabat para Rasul duduk di situ tapi mereka tidak nampak malaikat. Ini di antara alam rohani yang ditempuh oleh para Rasul. Begitu juga Nabi-Nabi. Manakala bagi wali-waliullah pula, di antara alam-alam rohani yang dibuka kepada mereka ialah mukasyafah. Seperti berlaku kepada Sayyidina Umar, dia duduk di atas mimbar Masjid Madinah, dia boleh arahkan tentera Islam di Farsi supaya naik ke bukit, karena ada orang Farsi nak kepung mereka. Jadi Sayyidina Umar duduk di Madinah, dia adalah manusia biasa. Tapi oleh kerana dia ni orang Allah istimewa, waktu dia baca khutbah tu dia boleh nampak dunia ni. Kebetulan waktu tu mata dia tertumpu kepada sebahagian daripada dunia ini, khusus di Farsi. Dia nampak tentera Islam sedang terkepung. Dia pun cakap, telajak dia cakap. Sebenarnya tak patut dia bercakap dalam mimbar kan, di atas mimbar. Nak tiba-tiba terbit cerita arahkan tentera perang. Jadi para pendengar ni terkejut, pelik. Mereka fikir apa jadi pada otak Sayyidina Umar ni. Maka Abdul Rahman bin Auf telah bertanya kepada Khalifah Umar bin Khattab, "Ya Khalifah, janganlah biar orang ramai mengata-ngatai tuan." Apa hal kata Umar tentang ucapan tuan pada hari Jumaat yang berbunyi, "Hai Syariah ke bukit, hai Syariah ke bukit." Syariah ni tentera Islam yang berjumlah 40 orang. Saya nak tahu apa maksud. Kata Sayyidina Umar, "Saya nampak tentera kita di Farsi terkepung. Jadi saya arahkan naik ke bukit." Ini keistimewaan orang-orang Allah. Ini termasuk alam rohani. Dan menjadi kenyataan saudara, beberapa bulan kemudian sampai berita ke Madinah, mereka juga mendengar suara Sayyidina Umar bin Khattab. Jadi kerohanian yang hak berlaku kepada orang-orang Allah yang menegakkan hukum hakam syariat. Yang kedua, kerohanian yang batil yang berlaku kepada orang-orang yang durhaka, golongan mujrimin, golongan asi, seperti berlaku kepada ahli-ahli sihir dan kepada pemimpin-pemimpin agama-agama sesat. Di zaman Fir'aun berkuasa, kita sama-sama selalu dengar kisah Fir'aun menggunakan ahli sihir untuk melawan Nabi Musa. Itu kerohanian yang sesat, yang batil. Zaman sekarang ini banyak kita bertemu dan kita dengar orang-orang agama sesat, tapi pada mereka ini ada perkara-perkara pelik. Seperti Sai Baba di India. Sai Baba ni konon ceritanya, sungguh ke tidak entahlah, pengikut-pengikut dia di seluruh dunia buat dia punya surau-surau Sai Baba ni. Dia letak gambar Sai Baba. Bila petang-petang tertentu mereka akan datang ke tempat ini untuk puja gambar ni. Dan waktu itu gambar itu akan gambar itu, kepala Sai Baba dalam gambar itu akan berpaling ke kiri dan ke kanan. Katanya. Ya, kalau sungguh terjadi pun itu adalah sihir yang berlaku kepada orang-orang